Okey dah. Dah start record. Okey. Okey, saya start semula. Okey, minggu ni kita akan buat modul 8 untuk teknologi makanan. Okey, kita akan fokus kepada 2.6 makanan dan suplemen kesihatan. Okey, kita tengok dulu apa itu makanan kesihatan. Alright. Alright, makanan kesihatan ni dia adalah makanan semula jadi. Ingat kalau dia tanya ni dalam kertas satu ataupun kertas dua, apa kata kunci yang awak kena tahu? Okay. First, makanan semula jadi. Untuk makanan kesihatan kita ada dua, ingat. Kita ada dua, makanan dan suplemen. Okay, makanan semula jadi. Suplemen, sekejap ada orang masuk. Suplemen kesihatan tu macam mana? Suplemen kesihatan tu nanti kita tengok. Okay. Kalau saya laju bercakap ke bagi tahu Alright. Okey, apa itu makanan kesihatan? Okey, saya cakap tadi makanan semula jadi. Makanan semula jadi. Okey, yang terkandung dalam gizi normal yang mengekalkan kesihatan dan tidak mempunyai bahan kimia. Okey. Dia bukan tak ada bahan kimia, okey. Semua benda hidup ada bahan kimia dalam badan dia. Okey, kita pun manusia ada bahan kimia. Bahan kimia dekat sini yang dia nak mention adalah bahan kimia yang berbahaya. Okey. Okey, antara isu berkaitan dengan makanan kesihatan termasuklah kebolehpadatan makanan kesihatan. Okey, harga makanan kesihatan yang tinggi, kaedah pemprosesan. Okey, nanti kita akan tengok kaedah pemprosesan ni. Kita ada macam-macam kaedah pemprosesan untuk makanan. Okey, dan bahan kimia yang digunakan. Okey, ini adalah contoh makanan kesihatan. Awak tengok semua ni. Semuanya adalah semula jadi. Okey, tak ada buatan orang. Okey, suplemen kesihatan. Okey, suplemen kesihatan ni adalah bahan nutrien yang diambil dalam bentuk kapsul, yang diambil dalam bentuk pil, cecair ataupun serbuk dalam dos yang tertentu. Nampak ni, dos yang tertentu. Awak kena ingat benda tu. Okey, sebab badan manusia ni dia lain-lain. Okey, keperluan nutrien pun lain-lain. Okey. So kita kena ambil suplemen berdasarkan dos yang tertentu. Alright. Ini adalah contoh suplemen kesihatan. Okay. Kita ada pil, kita ada cecair ni, kita ada serbuk. Okay. Dan juga kapsul. Alright. Okey, kepentingan mengambil suplemen mengikut dos yang disyorkan. Okey, yang ni saya dah bagi tahu tadi. Oleh sebab keperluan badan manusia yang berubah-ubah serta pelbagai. Okey, dos pengambilan suplemen kesihatan sukar ditentukan dengan tepat. Okey, so macam mana nak tentukan dos yang sesuai untuk kita? Macam mana nak tentukan? Kita ambil nasihat doktor. Okey. Kita ambil nasihat doktor, kita tanya doktor, doktor saya nak makan ubat ni berapa banyak, makan suplemen ini berapa banyak, okey. Hasilnya pengambilan suplemen kesihatan yang berkurang atau berlebihan, okey, sering berlaku dan dapat menyebabkan kesan buruk pada pengguna. Okey. Ada orang nak masuk, sekejap. Saya dah tak dapat beza dah mana student kena ambil kehadiran ni. Nazrin, Radiah. Sekejap. Saya ambil kehadiran sekejap Tadi siapa baru masuk Mawi? Haikal ni dah berapa minggu dah dihilang ni. Okey, sekarang ni peraturan makanan 1985. Ya, Wina hadir. Okey, apa itu peraturan makanan 1985? Okey, ini penting awak kena ingat gambar rajah ni. Sekejap saya padam dulu. Okey, apa itu peraturan makanan 1985? Ianya adalah undang-undang yang sorry. Yang digubal dan dikuatkuasakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan pihak berkuasa tempatan bagi membantu orang ramai untuk memperoleh makanan yang selamat, berkualiti, bersih, bebas daripada sebarang bahan pencemar yang beracun. Okey, apa itu peraturan makanan? Okey, dia makanan yang terbaik, dia ada label-label yang macam ni. Itulah peraturan makanan 1985 yang dikeluarkan oleh KKM.
Apa fungsi dia? Fungsi dia adalah untuk selamatkan pengguna lah. Okay. Kalau makanan tu, dia produce makanan tu, kilang produce makanan tu tapi dia tak bagi tahu detail pasal makanan tu. Macam mana kalau makanan tu ada kandungan yang berbahaya? Okay. For Muslim, macam mana kita nak tahu makanan itu sesuai untuk kita ataupun tidak? Okay. Sekarang ni kita tengok satu-satu. Disebabkan awak kena hafal gambar rajah ini, so saya ada bagi tips sikit untuk awak hafal. Kita bahagikan gambar rajah ni kepada dua. Okey, sekarang ni kita ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Okey. Di sebelah kanan kita ada 5 benda. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, betul. Dan di sebelah kiri kita ada 4. Okey, sekarang ni kalau saya bahagi macam ni, maksudnya awak dah boleh senanglah untuk awak hafal kan. Di sebelah kanan ada 5, di sebelah kiri ada 4. Okey, kita tengok satu-satu. Kita tengok sebelah kanan dahulu. Okey, kita tengok sebelah kanan, apa yang 5 benda tu. Okey, first kita ada akuan pemakanan. Dekat mana dia duduk? Dekat sini. Kecil je, coet je kat situ. Okay. Apa akuan pemakanan? Akuan pemakanan tu menunjukkan kualiti pemakanan produk tersebut. Okay, boleh faham yang tu? Okay, the second one adalah pelabelan makanan. Okay, dia duduk dekat mana ni? Dekat sini. Dekat bawah. Saya rasa saya punya contengan ni, dia macam lag sikit dekat. Boleh nampak kot? Okay. Okay, pelabelan makanan tu dekat sini. Alright. Ini pelabelan makanan. Okay. Apa itu pelabelan makanan? Okay, maklumat mengenai kandungan pemakanan sesuatu produk. Tadi akuan pemakanan apa? Akuan pemakanan tu kualiti tu. Dia highlightkan kualiti pemakanan tu. Contohnya serat dia lebih ke, kalsium dia lebih ke. Okay. Pelabelan makanan ni semua dia kena senaraikan. Okay. Kandungan pemakanan sesuatu produk. Okey, sekarang kita tengok pula penyataan aditif makanan. Okey, penyataan aditif makanan. Okey, apa yang awak tak familiar kat sini? Aditif, betul tak? Sebab masa mula-mula saya baca pun, saya pun tak tahu aditif ni datang apa. Okey, so aditif tu apa? Aditif tu senang je nak ingat. Okey, awak tengok sahaja kalau dia ada pengawet ke, pewarna ke, perisa. Okey, pengawet, pewarna, perisa. 3P. Pengawet, pewarna, perisa. Itu adalah aditif. Pernyataan aditif. Okay, jadi kalau disuruh labelkan, contohlah disuruh labelkan. So, aditif ni awak cari je dekat mana-mana yang dia ada tulis 3P ni. Pengawet, pewarna, perisa. Okay. Okay, seterusnya. Okay. Penyataan mengenai kuantiti, berat ataupun isi padu. Ini senang je lah awak nak tahu kan. Tengok je lah berat dia dekat mana. Itulah penyataan berat ataupun isi padu. Next one adalah tarikh. Tarikh pun tengok je lah tarikh kat mana. Ini selalu sangat awak tengok. Okay. Kalau awak nak beli roti ke sardin ke mesti awak akan tengok kan. Ke tak tengok? Kalau saya tak tengok. Saya ambil yang paling hujung. Saya gali rak tu. Ambil yang hujung. Selalunya yang hujung tu yang latest katanya. Okey, selesai untuk 5 yang kanan. Sekarang ni kita pergi kepada 4 yang kiri. Kita start dengan atas dulu. Okey, nama sebutan sebenar makanan. Okey, ini jenama lah selalu. Okey, dia akan bagi tahu jenama. Jenama sardin cantik ke, Suria ke, sorry. Macam-macam lah kan. Okey, senarai ramuan. Okey, senarai ramuan yang digunakan dalam produk yang disusun mengikut berat dalam susunan menurun. Apa benda ni? Inilah senarai ramuan. Senarai ramuan je. Awak tak payah ingat pun yang susunan menurun tu. Okay? Awak kena tahu bahan-bahan dia je. Apa di dalam tu. Ramuan dia. Okay, lepas tu kita ada arahan penyimpanan. Ini sangat-sangat penting.
Okay, arahan penyimpanan ni sebab selalunya kalau awak beli barang, kalau barang-barang biasa tak apa, awak dah faham dah awak nak letak kat mana. Tapi kalau ubat-ubatan, dia sensitif. Ubat-ubatan sangat-sangat sensitif. Kita kena tahu sama ada kita nak letak dalam chiller ke, dalam peti ais ke ataupun di luar. Okay, sebab ubat ni sensitif. Kalau kita salah tempat kita simpan tu, ubat tu akan rosak. Okay. Okay, maklumat pengeluaran. Okay, inilah nama-nama kilang tu. Nampak dikilangkan oleh. Okay, itu dia. Okay, disebabkan awak kena ingat benda ni. Okay, berapa kali dah saya cakap. Okay, mungkin akan keluar trial. Saya tak tahu. Tapi adalah dalam modul awak ni. Okay, disebabkan awak kena ingat. So, saya ada macam cara untuk bantu awak ingat. Okay, di sebelah kanan kita ada, saya gunakan akronim BALAT. Yes. BALAT bukan palat. BALAT. Okay. Untuk sebelah kanan. Di sebelah kiri kita ada 4 benda. Saya guna apa? Saya guna perasaan. Okay. Di sebelah kiri saya guna perasaan, di sebelah kanan saya guna balat. Okay, kita tengok dulu balat tu apa. B. Azan dah tempat saya. B adalah untuk berat. Okay, awak tengok sebelah kanan, awak cari berat, labelkan. Kalau soalan suruh tulis label. Okay, selalunya dia akan keluar dalam kertas satu ke, dia akan kosongkan satu tempat, dia akan suruh awak suruh jawab. Okay, tempat kosong tu apa? Okay. Okay, A. A tu apa? A boleh jadi dua. Mana-mana pun tak apa. Antara akuan, okay, selalunya akuan lah yang awak akan nampak dulu untuk sebelah kanan. Okay. So, awak tulis akuan. Okay, L tu apa? L tu adalah label. Label. Pelabelan makanan. A yang seterusnya adalah aditif. Aditif tu apa? Yang 3 yang saya bagi tahu tadi. Saya pun lupa. Pengawet, pewarna, perisa. Yes, 3 tu. Okay, itu adalah aditif. Okay, T adalah tarikh. Okay, tarikh. Okay, boleh ingat ni? Balat, berat, akuan, label, aditif, tarikh. Okay, 5 benda. 5 benda untuk sebelah kanan. Ingat, awak dapat je gambar rajah ni, awak terus bahagi 2. Okay. Okay, perasaan. Okay, per tu apa? Per tu adalah penyimpanan. Okay. Betul ke ni? Tengoklah. Kalau tak betul nanti saya ubah lain. Okay, ra tu apa? Ra adalah ramuan. Okay. Okay, SA tu apa? Oh, silap. Kan dah kata silap. Okay, ni per. S tu simpan sebenarnya. Simpan. Simpan. Okay. An tu per. Lama saya tak study lah. Ni ramuan. Pengeluaran. Ni nama. Yes. Silap ni. Nama. Okay, perasaan. Inilah dia. G pengeluaran. Ra tu ramuan. Sa tu simpan. N tu nama. Perasaan. Okay. So, awak kena bahagi 2 lah. Okay. Sebelah kiri, perasaan. Sebelah kanan, balat. Okay. Okay, sekarang ni saya nak main game. Sekejap, ada lagi tak bawah ni? Okay, ada lagi bawah ni. So, nanti kita akan sambung. But before that, saya nak buat game dulu. Sebelum saya cari game,
Awak hafal dulu gambar ni. Guna teknik tu. Saya nak buka file game sekejap. Nak minum sebenarnya dahaga. Tunggu sekejap Okay, sekarang ni tengok checkbox. Tengok dekat message punya kotak tu awak buka. Saya dah bagi link untuk kita punya game. Okay, so bolehlah masuk dan try. Saya akan bagi juga dekat group Telegram kita. Okay, kalau tak boleh masuk bagi tahu Awak tekan link tu, masukkan nama dan boleh start main game dah. Okay, boleh masuk tak game tu? Kalau awak tak tahu jawapan ke, boleh tengok slide ni balik dekat dalam meeting kita. Boleh masuk game. Okay. Syed kata sekejap. Okay, tak apa. Saya faham. Internet dekat Malaysia ni. So, saya dah siap jawab. Sekejap saya tengok di kita punya leaderboard. Okay, saya dah nampak Huiling betul 9. Tahniah. 9 tu betul. Betul semua dah kan? 5, 4. Betul semua. Wah. Congratulations. Yang lain? Still menjawab Still menjawab lah. Still jawab. Tak apa, kita tunggu lagi dalam pukul apa dah? Banyak masa lagi. Thank you sir, welcome. Kita tunggu sekejap lagi. Okay, macam saya cakap tadi, saya nak habiskan awal sebab saya lapar, saya baru bangun, saya tak makan lagi. Dah menjawab sir. Okay, sekejap saya tengok kita punya ranking. Mana hilang dah? Okay, Kohanes Warren betul 7. Okay, bagus. Tak adalah saya rasa macam salah semua. Tak. Okay, baguslah, lebih pada separuh. Cuba lagi, okay, cuba lagi ingat yang saya ajar tadi.
Siap, Radia dah siap. Okay, sekejap saya refresh. Okay, Radia betul semua. Baguslah. Maksudnya saya berjaya lah kan. Oh, Nazrin. Nazrin pun dah... Oh, saya lupa buka yang bawah ni. Okay. Naren pun dah siap. Okay, bagus-bagus. Syahid mana Syahid? Line slow cikgu. Itulah saya... Kalau line semua laju, saya boleh buat macam-macam game lagi. Kita boleh explore macam-macam lagi. Tapi itulah. Kita punya line ni kacau lah. Surin salah semua. Mana Surin? Saya nak tengok ranking sekejap. Kenapa dia tak? Okay. Ada ni. Sam ni. Betul 7. 7 je Sam. Dia tak tahu mesti dia tidur. Tak apa, kita tengok nanti masa saya tutup kelas ni, siapa yang tinggal tu dia tidur. Silat akronim. Syahid, kenapa Syahid? Awak asyik terkeluar je. Ada telegram. Ashmawi. Okay, Mawi dah siap jawab. Yo, kalau dah siap boleh makan. Boleh. Jangan left meeting je. Awak nak makan masa kelas saya tak kisah. Okay. Itulah kalau saya boleh makan, okey juga kan. Tapi saya kena bercakap, saya tak boleh makan. Makan. Sila. Okay, dah lah. Okay, back to the meeting. Okay, semua kembali kepada Google Meet. Saya nak sambung sikit lagi. Kita nak tengok kita punya teknologi pemprosesan makanan. Okay, kita ada 1, 2, 3, 4, 8 ke semuanya. Okay, 8. Okay, kita tengok satu-satu. Okay, kita ada kaedah yang pertama. Okay, saya beritahu dulu. Teknologi pemprosesan makanan ni ada aplikasi teknologi pemprosesan makanan, kaedah yang digunakan serta contoh produk yang terhasil. Okey, ni teknologi pemprosesan ni teknologi untuk proses makanan lah kan. Okey, kita ada macam-macam, kita ada 8 jenis tadi yang saya cakap. Kita tengok satu-satu. Okey, yang pertama adalah memasak. Okey, macam kita goreng ke, panggang ke, macam smoke ke, rebus, tumis, bakar, itu adalah kaedah memasak. Okay, untuk kita proseskan bahan mentah kepada bahan yang dah diproses lah, dimasak orang kata kan. Macam sayur-sayuran, kuih muih, ayam panggang, ikan goreng, ayam goreng, semua tu. Saya tak makan lagi. Okay, penapaian. Okay, kaedah penapaian ni dia ada proses kimia dia sikit. Kita tukarkan glukosa dengan bantuan yeast, dia akan jadi etanol dan karbon dioksida. Okay. Etanol tu adalah alkohol tapi dia tak berbahaya pun. Kita boleh consume. Okay. Apa contoh-contoh kaedah penapaian ni? Kita ada kicap, kita ada tempe, kita ada penapaian. Of course lah kita ada tapai. Okay. Yogurt pun adalah salah satu kaedah daripada penapaian. Okay. Sebab tu dia masam-masam sikit. Lepas tu kita ada apa lagi? Okay, kita ada pendehidratan atau pengeringan. Ini kalau kita buat ikan kering ke, okay, kita keluarkan air tu daripada makanan kita. Okay, macam buah-buahan kering, bijirin, cendawan, susu tepung. Okay, kita gunakan kaedah pendehidratan. Pendehidratan tu maksudnya kita buang air. Atau kita senang, bukan buang air, bukan kencing, bukan. Okay, kita keluarkan air daripada bahan makanan kita. Okay, kita keringkan dia. Okay, pendehidratan tu sama je dengan pengeringan. Cuma kalau awak guna pendehidratan ni dalam exam, sama je markah dia, satu markah je.
awak dapat, tapi lebih sedap lah nama dia. Okay, pendehidratan. Okay, pempasturan. Ni susu lah, susu ataupun jus buah-buahan. Okay, pempasturan ni macam mana kita buat? Kita cecair tu dipanaskan 2 kali. Okay, pada 2 suhu yang berbeza dan juga masa yang berbeza. Okay, sekali tu dia masukkan dalam suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit. Ini awak kena hafal. Sekejap, saya highlight kan. Ni. Okay, suhu 63, 30 minit. Itu yang pertama. Okay. Kat sini tulis atau tau, tapi sebenarnya dia buat dua-dua tu. Dia buat 2 proses. Okay. 72 selama 15 saat. Okay. Lepas sahaja 2 proses ni disiapkan, diorang kena sejukkan serta-merta. Okay. Kaedah-kaedah ni dia boleh tanya dekat kertas 2. Okay. Kertas 2 bahagian A. Dia akan tunjukkan satu proses dan awak kena namakan proses dan awak kena bagi tahu macam mana proses tu dilakukan. Okey. Contoh dia bagi gambar susu, dia macam pastakan susu tu. Okey. Saya tak cari pun video pempasturan. Tak apa, nanti esok ke lusa ke saya bagi. Okey, saya tunjuk dalam YouTube. Okey. Contoh produk makanan yang diproses melalui pempasturan adalah produk tenusu dan jus buah-buahan. Buah-buahan. Tak makan punya pasal. Okey. Next kita ada pengetinan. Okay, kita tinkan makanan lah. Simple je. Okay. Laici, susu, kari ayam apa semua banyak dah dalam tin sekarang. Lepas tu kita ada produk frozen. Okay. Ataupun nama Melayu dia adalah penyejuk bekuan. Okay. Kita bekukan lah kan. Okay. Macam daging ke apa ke. Ayam, ikan, daging burger. Sedapnya burger. Okay. Penyinaran. Okay, ini tak famous sangat sebab tak ramai orang guna dan ingat. Okay, makanan didedahkan pada sinaran mengion. Okay, dia ada ion. Okay, seperti gamma, UV, okay, X-ray. Okay, untuk membunuh mikroorganisma. Okay, seperti salmonella dan apa tu? Benda tu, Campylobacter species. Okay, salmonella ni selalu ada dalam telur. Kalau, okay, contoh kalau awak pergi pasar, awak jumpa telur yang murah yang tak ada shell, yang tak ada kulit dah. Dia buka dan dia letak dalam plastik siap-siap banyak-banyak. Dia jual dalam harga yang murah. Selamat tak untuk awak makan? Saya suggest untuk awak tidak beli telur tu. Telur yang dah siap buka tu ada salmonella species. Okay, yang bahayalah nanti awak akan keracunan makanan. So kalau nak makan, make sure awak beli yang siap ada shell tu, yang ada kulit dia tu. Okay, lebih selamat, lebih bersih untuk kita untuk dimakan. Okay, sebab kita tak tahu yang sama ada diorang ni, sama ada telur yang dah pecah ke, yang dah pecah berhari-hari, diorang pack kan dan jual dengan harga yang murah. Okay, saya takut awak keracunan makanan. Bahaya. Okay, bagi tahu juga saudara mara yang terdekat dan yang jauh. Okay, sekarang ni pembungkusan vacuum. Ini kita tengok ke kacang kan, selalu dia punya paket tu macam ketat sangat, macam tak ada angin kat dalam tu. Okay, ini juga adalah salah satu teknologi pemprosesan makanan, iaitu pembungkusan vacuum. Memang tak ada angin dalam tu. Kita tarik semua angin bawa keluar. Okay. Contohnya kacang, beras, durian dan sayur-sayuran. Okey, itu je lah. Itu je untuk topik kita untuk hari ni. Okey, next ni saya nak bagi soalan bayangan. Untuk ujian awak esok. Saya tak kata soalan ni keluar tau. Mungkin keluar. Okey. Dan saya bincang ni, saya tak bagi juga jawapan. Okey, saya nak awak cari sendiri, study sendiri. Okay, macam yang saya cakap, ujian ni awak salah semua pun tak apa. Yang penting awak kena study sebelum masuk ujian. Study tu yang saya nak. Bukan markah awak. Okay, markah ni mungkin lah saya akan bagi dekat
pihak pengurusan. Okay, pihak pengurusan akan pantau awak punya markah. Okay, kalau saya tak kisah pun. Okay, kita tengok soalan ni. Ini adalah tajuk dia. Tajuk apa? Yang hari tu yang sokongan dan pergerakan. Okay, awak tengok balik topik tu. Okay, awak tengok balik topik tu. Ini adalah sokongan pergerakan bagi tumbuhan. Hari tu kan saya bagi untuk haiwan je kan. Tapi saya nak awak cari untuk tumbuhan pula. Okay, struktur X tu apa? Okay, contohlah soalan keluar macam tu. Okay, ini pula seorang lelaki kerap kencing, haus, kabur penglihatan dan luka dia lambat sembuh. Okay, apa penyakit dia ni? Okay, awak kena jadi doktor dah ni, kena diagnose sakit orang tu macam mana. Okay, so awak baca balik. Yang ni dalam yang slide yang kita belajar pasal pituitary, ingat tak? Trachea pula dah. Pancreas apa semua tu. Okay, ni dalam topik tu. Tengok balik slide yang saya dah share. Okay, menunjukkan kelenjar endokrin bagi manusia antara kelenjar ABCD yang manakah tidak berfungsi dengan baik jika menghidap goiter. Ini pun slide yang sama dengan yang atas ni. Okay, tengok balik. Okay, maklumat sejenis alloy. Ini yang saya tak buat kelas tu. Video dia ada dalam YouTube. Saya dah bagi link dekat awak dalam grup Telegram. Tengok balik. Okay, ringan digunakan untuk buat badan pesawat udara ni. Ini penting. Badan pesawat udara. Itu keyword yang utama dia. Yang mana satu? Okay. Okay, kita tengok lagi. Tandakah haiwan yang mempunyai tulang berongga? Ini saya dah bagilah itu kan. Yang mana berongga. Okay. Okay, next soalan eksperimen. Okay, kalau dia bagi soalan eksperimen, ada 3 benda wajib yang awak kena tahu. 3 benda ni memang wajib tahu. Untuk soalan eksperimen memang wajib tahu. Okay, kalau awak tahu 3 benda ni, awak dah boleh jawab semua soalan. Awak boleh jawab hipotesis, boleh jawab inference, boleh jawab apa lagi? Pemerhatian, boleh jawab. Okay, apa dia 3 benda ni adalah MV, CV dan RV. Okay. MV tu apa? Manipulated variable. Manipulated. Apa yang dia ubah dalam eksperimen tu? Okay. Apa yang dia ubah? Bukan apa yang berubah. Okay. Apa yang kita sendiri ni yang buat eksperimen tu, kita ubah benda tu. Okay. Itu manipulated variable ataupun MV. Okay. CV adalah constant. Constant variable. Constant tu apa? Dia sama sahaja. Contohlah, dia eksperimen pertama dia guna 600 ml air. Dekat eksperimen kedua pun dia guna 600 ml air. Maksudnya itu adalah constant variable awak. Itu adalah CV awak. Okay. Kalau dia tanya CV tu apa, awak tak boleh tulis air je. Awak kena tulis isi padu air. Kena ada nama dekat depan dia. Kalau awak tulis air sahaja setakat ni, pemeriksa akan bagi salah. Okay, sebab dia tak ada variable depan dia. Isi padu ke, berat ke, okay, jenis ke. Kena bagi tahu yang kat depan tu. Okay. RV tu adalah responding variable. Responding. Tulisan saya memang buruk tau, tapi untuk SPM awak kena jaga tulisan. Sebab sekarang ni kalau dia orang guna mesin, kalau mesin tu tak boleh baca tulisan awak, jawapan akan jadi salah. Okay. Responding variable tu apa? Yang dekat akhir eksperimen, apa yang dia nak tengok. Apa yang kita nak tengok. Apa yang kita nak perhati je dia. Apa yang kita nak tengok. Contohlah soalan ni. Okay, dia bagi menunjukkan eksperimen untuk membandingkan kekuatan tulang yang padat dan tulang yang berongga. Okey, dekat sini pun awak dah boleh tengok yang mana dia punya
Apa yang diubah? Apa MV dia? Apa manipulated variable dia? Okay. Apa yang berubah? Okay. Okay, apa yang dia nak tengok? Dia nak tengok tu kalau dia bagi table senang je. Okay, kat sini dia ubah. Kat sini benda yang dia nak tengok lah. Bilangan buku teks yang boleh disokong. Okay, itu cara jawab soalan eksperimen. Macam mana nak jawab hipotesis? Hipotesis kan saya dah bagi. Okay, semakin MV, semakin berkurang ke, bertambah ke, MV semakin berkurang atau bertambah RV. Okay. Okay, jam ke apa? Okay. Saya nak ambil gambar sekejap kehadiran. Okay, kita dah habis dah. Sekejap, saya nak ambil gambar tempat yang saya conteng. Alah, dah padam. Tak apa dah. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Saya stop recording. Kita jumpa esok pukul 8 sampai pukul 9 malam. Saya nanti send dalam group. Okay, boleh. Saya akan send semua. Saya akan bagi lecture note. Saya akan bagi latihan. Okay, saya kena bagi latihan. Dan recording pun saya bagi. Okay. Alright, itu saja. Thank you, John. Okay, saya stop recording.